Inilah zaman raja berkuasa mutlak. Kita nak lihat di Eropah tahun selepas abad ke-15, tahunnya abad ke-16 okay, menjelang akhir zaman Renaissance, negara-negara baru dibentuk di Eropah. Banyak negara-negara baru seperti Portugal, Spain, Perancis, England, okay, Ireland, Scotland, ini akan bentuk kepulauan British nanti. Okay, Itali, penyatuan Itali, Jerman, kita akan lihat nanti, Hungary, Rusia dan sebagainya. Okay, sebahagian besar negara ini diperintah oleh raja-raja berkuasa dengan kuasa yang tidak terbatas, yang dipanggil sebagai raja mutlak. Okay, ini adalah sistem monarki baru. Ini yang saya jelaskan tadi. Di mana raja memerintah dengan kuasa penuh. Memerintah dengan kuasa penuh. Okay, jadi dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 dikenali sebagai zaman raja berkuasa mutlak. Itu yang kita nak lihat dengan mendalam hari ini, khususnya apa yang berlaku di Perancis pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, yang dipanggil raja berkuasa mutlak di Perancis terutamanya. Inilah Raja Louis ke-14. Jadi persoalan dekat sini, Raja, kita nak jelaskan dekat sini, bagaimanakah raja-raja Eropah menampat begitu banyak kuasa. Khususnya kita lihat bagaimana Raja Louis ke-14, dia boleh menjadi raja berkuasa mutlak, yang sungguh sangat kuat, sangat berjaya. Dan bagaimana dia memperoleh kuasa tersebut, itu yang kita nak lihat secara detail. Saya teruskan. Kebangkitan raja berkuasa mutlak. Semasa zaman pertengahan, raja-raja Eropah tidak begitu berkuasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sistem feudalisme, di mana raja di atas diketuai oleh golongan bangsawan, dan bawah sekali adalah serf, ataupun rakyat biasa. Itu yang berlaku pada zaman pertengahan. Dan keadaan ini berubah. Kita nak lihat bagaimana munculnya monarki baru. Raja berkuasa mutlak ini dapat menguasai hierarki masyarakat yang bersusun lapis ini. Sebagai gantinya, tuan-tuan feudal mempunyai kekuatan yang nyata. Ini kerana mereka menguasai golongan bangsawan tempatan yang mempunyai kesetiaan dan juga para satria ataupun kesatria. Itu yang kita panggil hubungan dua hala antara lord dengan vassal. Melalui seorang raja memberi perlindungan, vassal akan memberi taat setia. Betul juga vassal dengan serf. Itu adalah hubungan dua hala yang antara dalam sistem feudal, antara golongan yang memerintah dengan golongan yang diperintah. Itu berlaku pada waktu ini di Eropah, khususnya di England. Jadi keadaan ini berubah. Dan satu lagi adalah gereja. Seperti yang saya katakan tadi, gereja memainkan peranan. Gereja, church official ni. Mereka memainkan peranan penting sebab semua hubungan di antara lord dengan vassal itu disaksikan oleh gereja. Sebagai saksi hubungan dua hal itu. Dari segi pemberian fief dan sebagainya. Itu juga antara serf dengan vassal. Semua disaksikan oleh gereja. Jadi gereja ada peranan penting. Sebab tu saya kata, untuk kita nak memahami raja berkuasa mutlak itu, persoalannya kat sini, bagaimana raja, ini raja, king, nak menjadi raja berkuasa mutlak, bagaimana raja dapat mengawal golongan bangsawan, yang juga merupakan ahli parlimen. Satu perkara, bagaimana raja nak mengawal gereja, yang juga ketua agama Kristian pada waktu itu. Inilah persoalan. Untuk menjadi sebuah raja yang berkuasa mutlak, raja mesti mampu untuk mengawal, pertama, golongan bangsawan, kedua, gereja, dan yang ketiga adalah rakyat biasa. Itu yang paling mudah. Jadi dua yang paling besar ini yang perlu dilakukan oleh raja. Dia boleh kawal, dia boleh meletakkan kedua-dua pihak ini di bawah pentadbiran raja, maka raja akan menjadi seorang raja yang kuat. Itu raja berkuasa mutlak. Jadi paus berkuasa ke atas para petani, sebab para petani memang mereka setiap Ahad misalnya mereka pergi ke gereja, dan mereka bergantung kepada gereja dan semua hal, dari segi spiritual mereka, untuk menghadapi kehidupan pada zaman pertengahan, pada abad ke-15 pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku ialah
Perang salib telah merangsang perdagangan dan membawa kepada peningkatan bandar di Eropah. Perdagangan juga berkembang, menyebabkan renaissance, dan melemahkan kekuatan lord ataupun feudal pada waktu itu, tuan-tuan feudal pada waktu itu. Jadi semasa perang 100 tahun misalnya, berakhirnya perang 100 tahun itulah yang membawa kepada apa yang dipanggil sebagai raja berkuasa mutlak. Di sini saya nak jelaskan bahawa pelajar kena faham semasa zaman pertengahan abad ke-15, sebelum masuk zaman raja berkuasa mutlak, absolute power, di mana berlaku perang salib pada waktu itu, yang mengalih perhatian golongan-golongan barbarian ini. Akhirnya mereka telah bersatu di atas nama agama Kristian dan mereka berperang dengan tentera-tentera Islam yang dipanggil perang salib. Jadi kesan di perang salib ini sangat besar. Salah satunya dia telah merangsangkan perdagangan, sebab berlakulah pertembungan antara Islam dengan Kristian pada waktu itu, dan membawa kepada kemajuan, membawa kepada renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan. Semua itu telah meningkatkan apa yang berlaku dalam sistem ekonomi di Eropah pada waktu itu, dan mereka telah berubah daripada kongkongan, dari segi kongkongan politik, kongkongan agama, berlaku renaissance, reformation pada waktu itu, gerakan-gerakan agama dan sebagainya, pembaruan yang memprotes Katolik, semua itu. Ini telah mengubah, dan mereka telah mementingkan kegiatan perdagangan, dan mereka mula membuat penjelajahan, penerokaan ke dunia luar. Dan semua itu berlaku serentak pada waktu ini. Dan perubahan besar yang berlaku ialah selepas tamatnya semasa perang 100 tahun, bunga mawar dipanggil perang bunga ros. Selepas tamatnya perang ini, dia telah memberi kepada lahirnya apa yang dipanggil sebagai raja berkuasa mutlak. Raja telah mengukuhkan kedudukannya sebab berlaku perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dari segi persenjataan, misalnya meriam, busar, semua itu telah melemahkan kedudukan bangsawan dan juga kesatria, sebab raja sudah memiliki tenteranya sendiri. Raja telah memiliki tenteranya sendiri. Jadi tentera raja yang menyokong raja telah mengembalikan kuasa raja. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Boleh faham tak Fajar sampai setakat ini? Ada soalan? Ada soalan Fajar? Tak faham boleh tanya saya, silakan. Jelas ya? Jadi semua perubahan ini yang membawa kepada raja berkuasa mutlak. Itu yang saya nak terangkan. Itu yang saya nak pelajar faham. Jadi perubahan telah berlaku di Eropah, disebabkan mereka tidak lagi bergantung kepada sistem feudal. Raja telah beralih. Raja telah mengukuhkan kedudukan dengan membina tentera raja sendiri, membina Royal Army, tentera raja. Tentera raja ini telah dapat membolehkan raja menguasai pemerintahan dan menentukan dasar-dasar pemerintahan pada waktu itu. Jadi kekuatan gereja Katolik semakin lemah akibat daripada perang salib, dan juga berlaku apa yang dipanggil sebagai reformation dari segi agama, memprotes, kumpulan yang memprotes gereja Katolik, yang dipanggil Protestan. Apabila kuasa gereja merosot, maka kuasa raja-raja mula meningkat. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana raja dapat mengawal golongan bangsawan, dan bagaimana raja dapat mengawal gereja, pengaruh gereja dalam pemerintahan, dalam pentadbiran pada waktu itu. Dua perkara isu besar ini yang perlu dilakukan oleh raja supaya dia boleh menjadi kuasa mutlak raja, dapat menjadi seorang kuasa raja yang kuat, raja berkuasa mutlak. Raja-raja mutlak telah mengawal banyak benda. Yang pertama, saya nak jelaskan ini dulu. Beberapa raja telah menggunakan penjelajahan dan penerokaan ke dunia luar untuk mendapatkan tanah jajahan. Itu satu perkara yang penting. Bila raja-raja berkuasa mutlak ini, kedudukannya dah kukuh. Raja berkuasa mutlak, kedudukannya dia sudah semakin kukuh. Jadi dia boleh menjalankan ekspedisi, membiayai ekspedisi di Perancis, Portugal, Sepanyol, semua berlaku waktu itu. Raja-raja telah membiayai
ekspedisi ke lautan. Dan akhirnya mereka membuka tanah jajahan sebab waktu ini berkembangnya ekonomi mercantilise, ekonomi mercantilisme, di mana mereka memerlukan apa yang dikatakan sebagai bahan mentah dan juga pasaran. Okay, pada waktu itu emas yang mereka cari. Emas adalah bahan mentah yang penting. Pada waktu itu emas adalah lambang kekayaan negara pada waktu itu. Jadi mereka menjelajah seluruh dunia untuk mendapatkan apa yang dikatakan sebagai material ataupun hasil bumi yang mereka dapat untuk mengukuhkan kedudukan mereka sebagai absolute power ataupun raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Okay. Jadi semasa zaman Renaissance, raja-raja Eropah telah mengenakan cukai kepada saudagar dan pengusaha bank dan menggunakan kekayaan tersebut untuk membina tentera raja yang semakin kuat. Jadi raja telah menggunakan kuasa mereka untuk membangunkan pemerintah pusat dan untuk mengawal keseluruhan wilayah ataupun negara mereka. Itulah yang dikatakan sebagai raja berkuasa mutlak. Apabila raja dapat mengawal keseluruhan pemerintahan dan pentadbiran negara, misalnya Perancis, jadi dia boleh mengawal. Semua itu berlaku disebabkan oleh kedudukan raja tu kuat sebab mereka memiliki tenteranya sendiri. Jadi dipanggil monarki baru. Jadi perubahan ini telah membolehkan raja menjalankan dasar-dasar untuk mengukuhkan kedudukannya dari segi ekonomi. Raja menguasai sumber-sumber ekonomi, menguasai tanah dan menguasai buruh, itu rakyat mereka sendiri. Dan ini semua dapat dikawal. Dan juga mereka juga mengawal golongan bangsawan ataupun ahli parlimen. Jadi memudahkan semua keputusan politik, keputusan ekonomi yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Menjelang tahun 1600, beberapa raja Eropah telah menjadi raja mutlak. Contohnya Raja Louis ke-14 di Perancis, Frederick the Great of Prussia, Peter I dari Rusia, Maria Theresa di Austria dan juga Philip II di Spain. Semua ini adalah contoh raja-raja berkuasa mutlak di Eropah pada waktu itu. Jadi monarki berkuasa mutlak ini adalah pemerintahan di mana raja harus memegang semua kuasa dalam sesebuah negara. Itu yang dimaksudkan raja berkuasa mutlak, di mana raja memegang semua kuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran. Jadi raja-raja mutlak telah menguasai semua aspek bangsa mereka, termasuk cukai, agama, tentera dan ekonomi. Itulah yang berlaku pada abad ke-16 dan juga abad ke-17, pertengahan abad ke-17. Sebelum nanti lepas ini akan berlaku revolusi Inggeris 1648, di England, berlaku revolusi Perancis 1796 dan sebagainya, dan juga perang kemerdekaan Amerika. Itu yang telah mengubah institusi pemerintahan beraja, daripada raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Itu juga akan berlaku di Perancis nanti. Jadi sekarang kita hanya lihat raja berkuasa mutlak. Bagaimana lahirnya raja berkuasa mutlak di Eropah pada waktu itu. Kita akan lihat di Perancis sebagai satu contoh. Jadi raja-raja mutlak ini percaya pada hak dari segi ketuhanan itu. Bagi mereka, idea bahawa Tuhan mencipta monarki dan raja hanya menjawab kepada Tuhan, bukan rakyat. Jadi rakyat tak boleh persoalkan, parlimen tak perlu persoalkan apa yang dibuat oleh raja dari segi pemerintahan. Semua itu hanya Tuhan saja yang boleh jawab, boleh persoalkan. Itu yang dimaksudkan oleh raja berkuasa mutlak. Dari segi kepercayaan mereka waktu itu. Sebab dia nak mengukuhkan kedudukannya. Jadi dia kaitkan kedudukannya dari segi keagamaan juga. Memudahkan dia mengawal gereja, mengawal rakyat biasa supaya patuh kepada perintah dan arahan raja. Dan kata dan arahan raja itu adalah undang-undang pada waktu itu. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Ini adalah Raja Louis ke-14 di Perancis. Kita nak lihat lebih mendalam semasa bagaimana Raja Louis ke-14 ini mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak di Perancis. Kita lihat seterusnya. Dari segi garis masa pemerintahan Raja Louis ke-14, pelajar kita lihat sama-sama bagaimana Raja Louis ke-14 ini dapat mengukuhkan kedudukannya di Perancis pada waktu itu. Yang pertama,
pada 14 Mei 1643, Raja Louis ke-14 telah menjadi raja ni ketika usia 4 tahun, ketika dia berusia 14 tahun. Okey, pada waktu ini yang memerintah adalah ketua menteri ataupun menteri Perancis pada waktu itu, dia yang dilantik untuk mentadbir negara. Salah seorang tu yang dipanggil Mazarin. Mazarin ni dia yang memerintah Perancis pada waktu itu sebelum Raja Louis ke-14 ni dewasa. Okay, jadi wujud bantahan 1648 anti Mazarin, di mana mulanya rusuhan dan berakhir pada 1653. Okay, nanti saya akan jelas tentang peranan menteri ni dalam menggugurkan kedudukan raja nanti. Okey, itu perkembangannya. Okey, 1662 ni barulah Raja Louis ke-14 mengambil alih pemerintahan sepenuhnya. Ini setelah dia semakin dewasa dan dia mula memerintah Perancis pada waktu itu. Okay, dan pada tahun 1667, 5 tahun selepas itu, dia telah menyerang Sepanyol dan juga Belanda. Sebab Perancis ingin menguasai Eropah. Perancis ingin menguasai Eropah. Jadi pada tahun 1678, melalui Raja Berkuasa Mutlak ini jugalah dia cuba mengukuhkan kedudukannya dengan menjalankan dasar perluasan kuasa dan seterusnya menguasai Eropah dan juga menguasai perdagangan pada waktu itu. Jadi 1678 peperangan ini berakhir apabila perjanjian Nijmegen ditandatangani ini. Jadi dah wujud kestabilan di Eropah pada waktu itu apabila Belanda dengan Sepanyol terutamanya, termasuk juga England, mereka bersatu, bergabung untuk mengurangkan kekuasaan Perancis di Eropah. Okay, 1685 Louis ke-14 ni telah meletakkan Edict of Nantes, iaitu satu akta yang memberi toleransi agama. Ini mengistilahkan Perancis sebuah negara yang bertoleransi antara Katolik dan juga Protestan. Okay, keadaan ini dia biarkan saja. Louis dia tak mematuhi akta ini. Okay, dia tinggalkan akta itu sebagai lambang, simbol saja. Tapi dia tidak. Sebenarnya dia memusuhi golongan Protestan. Okay, itu kita akan lihat selepas ini nanti. Bagaimana perkembangan itu berlaku. Jadi apa yang berlaku dari segi latar masa ini kita pelajar boleh lihat daripada mulanya Raja Louis berusia 4 tahun dibantu oleh menteri yang dilantik untuk menjalankan pentadbiran sehinggalah dia dewasa dan dia memerintah. Okay, dan dia terus menjalankan apa yang dipanggil sebagai usaha untuk memperluaskan sempadan Perancis, meluaskan sempadan Perancis ke wilayah-wilayah yang lain. Dan keadaan ini dihentikan melalui perjanjian Nijmegen. Okay, dan dia dalam negara dia sendiri, Perancis, Raja Louis ke-14 tidak mengiktiraf, sebenarnya dia tidak mengiktiraf Edict of Nantes, dan dia telah membuat perubahan dari segi itu nanti. Okay, kemudian tahun 1701 beberapa negara mula bergabung, misalnya Perancis, Sepanyol dengan England, untuk menghalang perluasan kuasa Perancis dan untuk mengimbangkan kuasa Eropah itu supaya Perancis tidak menjadi satu kuasa yang kuat. Dan akhirnya pada 1 September 1715 Raja Louis ke-14 mati melalui revolusi yang dibuat oleh Maximilian Robespierre. Dia telah dipancung kepalanya. Itu yang berlaku dari segi latar masa sejarah hidup Raja Louis ke-14. Sangat popular dalam sejarah Perancis, khususnya daripada raja dalam sistem raja berkuasa mutlak di Perancis. Ini yang kita nak lihat lebih mendalam apa yang telah dibuat oleh Raja Louis ke-14. Okey, faham pelajar? Kita teruskan. Jadi pada tahun 1559, jadi sebelum kita pergi ke Louis ni, saya lihat latar belakang Perancis. Raja Henry kedua dari Perancis telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang putera. Okey, 3 daripada mereka memerintah satu demi satu, tetapi semuanya terbukti tidak cemerlang lah, tidak kompeten. Okey, kekuatan sebenar yang memerintah adalah ibu dia, iaitu Catherine de Medici. Catherine berusaha mempertahankan kedudukan kekuasaan kerajaan, tetapi konflik antara Katolik dan Huguenot, iaitu Protestan di Perancis, telah menggegarkan negara itu. Macam saya katakan tadi, untuk menjadi kuasa mutlak, membina sebuah negara berdasarkan kepada raja berkuasa mutlak. Contohnya di Perancis, Raja Louis ke-14 dia faham, pertama dia mesti mengawal agama. Agama Kristian tu dia mesti boleh kawal. Supaya dia boleh mengawal rakyat biasa. Dia boleh mengawal parlimen. Baru dia boleh mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak. Jadi isu yang pertama, dia mesti mengawal gereja.
Okey, kalau kita lihat dari segi latar belakang keagamaan di Perancis itu, misalnya semasa Catherine de Medici ni, berlaku perselisihan antara penganut Katolik dan penganut Protestan. Di Perancis dipanggil Huguenot. Kalau di England kita panggil Puritan. Golongan Puritan. Dua kumpulan ini. Jadi krisis yang berlaku ini telah menyebabkan berlaku perang saudara. Perang agama. Beragama yang sama, agama Kristian, tetapi berlainan mazhab, yang membawa kepada peperangan sesama mereka waktu itu. Itu yang berlaku. Jadi tidak wujud kestabilan di Perancis pada waktu ini. Sebab berlaku krisis antara raja dengan gereja. Itu isu penting. Perkara pertama. Jadi macam mana dia nak mengukur kedudukan raja berkuasa mutlak? Kalau berlaku isu agama, berlaku perselisihan antara gereja dengan pemerintah, iaitu raja. Itu yang perlu kita fahami. Yang pertama. Apa yang berlaku sampai situ? Raja Louis ke-13. Dia telah dengan menteri dia bernama Cardinal Richelieu. Selepas kematian Henry ke-4, anaknya Louis ke-8 ke-13 telah memerintah. Raja Louis ini adalah raja yang lemah. Ini gambar di sebelah ni. Jadi pada tahun 1624 dia telah melantik seorang menteri. Tapi menteri dia kuat. Cardinal Richelieu ni pijak. Dan semua kelemahan dia ni dapat diatasi dengan menteri yang bijak ini. Jadi Richelieu telah mengambil dua langkah untuk meningkatkan kekuasaan monarki Perancis, iaitu monarki Bourbon ini. Yang pertama, menentang Huguenot. Kedua, berusaha melemahkan kuasa bangsawan. Waktu saya kata tadi, untuk menjadi kuasa mutlak, raja mesti mengawal dua kumpulan ini. Gereja dan juga golongan bangsawan. Jadi itu yang dibuat oleh Richelieu. Dia baru menjadikan Perancis sebuah negara yang terkuat di Eropah dengan menghadkan kebebasan golongan Huguenot ataupun Kristen Protestan tadi. Di Perancis. Ini dua keadaan yang berlaku semasa Raja Louis ke-13. Sebelum diperkukuhkan nanti oleh Raja Louis ke-14. Jadi asas itu telah dibina oleh Richelieu. Dengan mengawal dua kumpulan yang saya katakan tadi, satu kumpulan gereja dan satu lagi adalah golongan agama. Dua kumpulan inilah yang menentukan kuasa mutlak raja. Kuasa mutlak raja. Kita teruskan. Jadi ketika Louis menjadi raja pada tahun 1643 selepas kematian Raja Louis ke-13. Sekarang yang memerintah adalah Raja Louis ke-14. Menggantikan Raja Louis ke-13. Jadi pemerintah Perancis yang sebenar adalah pengganti pada Richelieu, iaitu ketua menteri Perancis yang dipanggil Cardinal Mazarin. Dalam time frame yang saya bagikan sebelum ini, nampak kan berlaku bantahan, rusuhan yang membantah Mazarin. Itu Cardinal Mazarin. Dia yang memerintah sementara ketika Raja Louis masih muda, berusia 4 tahun mengambil takhta. Jadi semasa itu yang memerintah adalah Cardinal Mazarin. Jadi kemenangan terbesarnya ialah mengakhiri perang 30 tahun pada tahun 1648. Jadi apabila Raja Louis mengambil alih kuasa, kedudukannya dah semakin kukuh pada waktu itu. Banyak orang di Perancis, terutama di golongan bangsawan, membenci Mazarin kerana dia meningkatkan cukai dan juga memperkuatkan pemerintahan pusat. Itu yang penting. Pertama, mengawal gereja. Ketiga, mengawal golongan bangsawan. Yang ketiga, raja memiliki pemerintahan pusat. Jadi bentuk pemerintahan dijalankan pada waktu ini adalah pemerintahan berpusat. Pemerintahan berpusat, misalnya di Paris, di Versailles, yang Raja Louis ke-14 di Versailles, dibina sebuah ibu negeri yang baru. Jadi tiga isu kat sini pelajar. Saya ulang balik. Bila Raja Louis ke-14 memegang takhta kerajaan, dia nak menjadi sebuah raja berkuasa mutlak. Dia nak memerintah menggunakan kuasa penuh raja. Jadi tiga perkara nampaknya dia akan buat. Pertama, mengawal gereja. Kedua, mengawal golongan bangsawan. Dan yang ketiga, dia menjalankan pemerintahan secara berpusat. Itu yang membolehkan dia meluaskan kuasanya di Eropah selepas ini. Sebab kedudukan dalam negaranya kuat. Kedudukan Raja Louis ke-14 dalam negara sangat kuat. Sebab dia menguasai gereja, dia menguasai golongan bangsawan, dia memiliki sistem pemerintahan berpusat
yang mengawal seluruh Perancis dengan bantuan tentera raja. Dengan bantuan tentera raja pada waktu itu. Jadi ini memudahkan kerja dia, membolehkan dia menjadi raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Jadi Raja Louis ke-13 ini dah Raja Louis ke-13. Dan selepas dia meninggal, maka diganti oleh Raja Louis ke-14. Okey, jelas tak Pak Ajar? Ada soalan tak? Okey. Ada soalan, silakan. Okey. Boleh saya teruskan? Okey, inilah Perancis. Ini adalah Perancis, negara Perancis. Okey. Itu yang saya kata tadi, salah satu isu besar adalah berkaitan dengan agama. Okey, salah satu raja yang awal sebelum Raja Louis ke-14 dan ke-13 adalah Henry dari Navarre. Henry ni dia cuba mengamankan, menamatkan saing peperangan di antara golongan agama ini, daripada Katolik dengan Huguenot, dengan Protestan. Jadi akhirnya dia telah mengisytiharkan apa yang dipanggil sebagai Edict of Nantes. Itu toleransi agama, kebebasan beragama di Perancis maksudnya pada waktu itu. Kedua-dua aliran, sama ada Katolik ataupun Protestan, diterima pada waktu itu. Okey, itu yang dibuat oleh Henry sebelum pada tahun 1589. Sebab saya nak di sini saya hanya nak jelaskan tentang Edict of Nantes itu. Apa yang dikatakan sebagai akta yang memberi toleransi beragama kepada penduduk Perancis pada waktu itu. Jadi kedua-dua masa itu diterima, sama ada Katolik ataupun Protestan. Okey, jadi keadaan ini berubah nanti Okey, jadi raja sebelum King Louis ke-14. Ini saya ringkaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Okey, jadi sebelum Raja Louis ke-14 berkuasa, Perancis adalah negara yang bertentangan. Berlaku konflik antara Protestan dengan Huguenot ataupun Protestan. Itu pertama, isu pertama yang berlaku. Kedua, Raja Henry keempat dia cuba menyelesaikan masalah ini dengan menyatakan toleransi agama yang disebut Edict of Nantes yang saya jelaskan tadi. Okey, jadi Raja Henry keempat pada awalnya seolah macam dia menerima Edict of Nantes itu. Jadi, tapi tindakannya seperti itu sebaliknya. Okey, Raja Henry Harry keempat meninggal, maka selepas ini pemimpin Katolik menguasai Perancis. Jadi tidak lagi berlaku toleransi agama. Edict of Nantes itu tidak lagi berfungsi, dan ini telah melemahkan kekuatan bangsawan dan meningkatkan kekuatan monarki. Jadi semasa selepas ini dia ambil alih oleh Raja Louis ke-14, ini yang telah memperkukuhkan kedudukannya. Okey, saya ulang balik Pak Fajar untuk memahami apa yang saya sampaikan ini. Okey, krisis agama. Pertama, dia nak mengawal gereja tadi. Okey, berlaku krisis agama antara Katolik dengan Protestan. Jadi apa yang dibuat, apa yang berlaku ialah Raja Henry keempat dia memperkenalkan Edict of Nantes. Okey, berlaku toleransi agama antara Katolik dengan Protestan. Jadi tamatlah, tak ada masalah dari segi agama tu. Okey, dua-dua pihak terima. Okey, sebab raja terima. Faham? Okey. Selepas itu, apabila raja ini meninggal, maka Edict of Nantes ini tidak lagi digunakan. Okey, tidak lagi digunakan sebab raja yang mengambil alih selepas itu adalah raja yang bermazhab Katolik. Jadi mereka dah mula menindas golongan Protestan. Golongan Protestan tidak lagi mendapat tempat pada waktu itu. Dan ini telah melemahkan kedudukan golongan bangsawan yang selama ini mereka mendapat sokongan Huguenot ataupun golongan Protestan. Okay, dan ini telah meningkatkan kekuatan raja. Itu yang menjadikan raja berkuasa mutlak. Jelas tak? Okay, jadi Raja Louis keempat dia dapat kukuhkan kuasanya apabila dia menguasai kerajaan, menguasai pemerintah, dia menguasai golongan agama ini. Okay, dengan berpegang kepada Katolik saja, dia menyokong dengan Katoliknya saja. Dengan tentera dia, dengan kerajaan pusatnya, maka dia telah mengawal golongan bangsawan dan juga mengawal dan meningkatkan apa yang dipanggil sebagai kuasa raja. Panjang ni, boleh belajar. Banyak konsep sudah saya sampaikan. Okey, teruskan. Okey, jadi Raja Louis ke-14 melihat bahawa golongan Protestan, ini tindakan pertama yang dia ambil, tindakan besar yang dia ambil. Okey, golongan minoriti Protestan Perancis sebagai ancaman terhadap kesatuan agama dan politik Perancis pada waktu itu. Okey, itu isu yang pertama yang perlu dia selesaikan untuk menjadikan Perancis sebuah kuasa di bawah pemerintahan kuasa mutlak dia. Okey, pertama,
golongan Protestan. Jadi pada tahun 1685 Raja Louis telah membatalkan Edict of Nantes, itu toleransi agama tadi. Akta yang memberi toleransi agama telah dibatalkan. Huguenot telah melarikan diri dari Perancis. Kumpulan yang bermazhab Protestan ini telah meninggalkan Perancis dan mereka berlindung, menetap di England, Belanda, Jerman, Poland dan juga ke Amerika Syarikat pada waktu itu. Tapi golongan Huguenot ini dia adalah kumpulan yang rajin, paling bekerja rajin, berniaga pandai, seorang usahawan yang bagus. Jadi Perancis telah kehilangan sumber tenaga yang penting ini. Jadi dari segi ekonomi sikit sebanyak dia telah memberi kesan kepada ekonomi Perancis pada waktu itu. Jadi Raja Louis selepas ini dia telah meletakkan banyak sumber kekayaan negara Perancis itu digunakan dalam peperangan, bertujuan untuk meluaskan sempadan Perancis di Eropah. Maksudnya menjalankan dasar perluasan kuasa, terutamanya di Eropah itu sendiri. Jadi dia banyak mengeluarkan perbelanjaan untuk membiayai ekspedisi tentera. Ini adalah satu juga kelemahan besar yang berlaku kepada Raja Louis ke-14. Sebab dia telah banyak mengeluarkan wang untuk mengembangkan empire, sama ada di Eropah ataupun di bahagian timur, di China, dan cuba untuk menguasai India dan sebagainya. Semua itu telah memberi kesan dari segi ekonomi, yang menjejaskan pendapatan negara Perancis pada waktu itu. Itu perkara yang pada masa sama juga berlaku. Jadi Belanda dan Perancis, Belanda dan British pada waktu itu telah berpakat bekerjasama di Eropah untuk menghalang perluasan kuasa Perancis di Eropah pada waktu itu. Jadi kuasa-kuasa Barat dah mula bersatu untuk menandingi perluasan kuasa yang dibuat oleh Raja Louis ke-14. Ini senario yang berlaku pada waktu itu. Jadi di Perancis, kedudukan raja berkuasa mutlak itu semakin kukuh setelah raja menguasai gereja. Raja menguasai gereja. Jadi Katolik menguasai Spanyol, menguasai Perancis sepenuhnya, dan mereka tidak lagi memberi kebebasan agama kepada golongan Protestan ataupun Huguenot. Itu yang berlaku pada awal, peringkat awal. Jadi Perancis terus menumpukan, Raja Louis telah menumpukan perhatiannya untuk mengembangkan empire Perancis di Eropah dan juga di bahagian dunia lain, di timur dan juga di Amerika Syarikat. Itu yang dibuat oleh Perancis pada waktu itu. Ini dia Raja Louis ke-14. Jadi semasa Raja Louis ke-14 berkuasa, raja monarki mutlak. Jadi Perancis diperintah oleh seorang raja berkuasa mutlak, iaitu Louis ke-14. Merintah selama 72 tahun dan menjadi contoh raja berkuasa mutlak. Dan dia percaya dia adalah pemerintah. Dalam bahasa Perancis, l'état-système. Maksudnya dia mengecuali para bangsawan dari keputusan memerintah dan mengubah birokrat untuk mengumpul apa yang dikatakan sebagai pajak ataupun cukai, dan menegakkan undang-undang pada waktu itu. Jadi semua badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif, badan pelaksana, semua di bawah kuasa maharaja, kuasa Raja Perancis. Inilah Raja Louis ke-14. Kalau pelajar lihat gambar dia ni pun, gaya dia ni pun menunjukkan dia adalah seorang raja berkuasa mutlak. Macam mana kita nak buktikan ni? Daripada gambar ni je, dia adalah seorang raja berkuasa mutlak. Tengok pakaian dia, dari segi pakaian, peralatan yang dibawa, tongkat, pedang, ini adalah lambang-lambang kekayaan dan kemewahan dia. Raja Louis ke-4 memang kaya, memang mewah, dan dia menguasai negara Perancis sebagai seorang raja berkuasa mutlak yang memerintah selama 22 tahun. Sangat popular Raja Louis ke-14 ini. Banyak cuba lihat, baca mendalam lagi tentang apa yang dibuat oleh Raja Louis ke-14 ini. Jadi dia telah mengukuhkan kedudukannya melalui raja berkuasa mutlak ini. Raja Louis ke-14 menggelar dirinya sebagai Raja Matahari kerana dia merasakan kekuatan Perancis berasal dari dirinya. Itu yang dimasukkan oleh Raja Louis ke-14 sebagai raja berkuasa mutlak dalam pemerintahan pada waktu itu. Silakan pelajar, ada soalan tak?
Okey, kita teruskan. Okey, Raja Louis telah mengambil alih pemerintahan pada tahun 1661. Okey, jadi sepada dia memerintah, Raja Louis telah melemahkan penguasa ataupun kedudukan bangsawan. Okey, sebagai lapisan kedua dalam parlimen, itu estate kedua. Estate pertama, estate kedua, estate ketiga. Okey, dia telah melantik ejen-ejen kerajaan untuk memungut cukai. Bukan lagi melalui golongan bangsawan. Dan dia juga telah berjaya mengembangkan ekonomi Perancis pada waktu itu sehingga Perancis kaya raya, mewah pada zaman pemerintahan Raja Louis ke-14. Okay, salah satu sebab disebabkan oleh Jean-Baptiste Colbert. Ini adalah Menteri Kewangan. Sangat bijak. Dia yang banyak membantu Raja Louis ke-14 dalam pentadbiran Perancis pada waktu itu, dan dia berjaya membuat dasar-dasar ekonomi yang mengembangkan lagi ekonomi Perancis, dan dia telah berpegang kepada ekonomi merkantilisme. Okay, ekonomi merkantilisme. Okay, itu yang dilakukan oleh Raja Louis ke-14, di mana dia telah menjalankan banyak ekspedisi ekonomi, melalui syarikat India Timur Perancis, dan dia telah membiayai penjelajahan, penerokaan ke dunia-dunia baru, supaya mengukuhkan lagi Empire Perancis pada waktu itu. Itu yang telah dibuat oleh Raja Louis ke-14 pada waktu itu. Jadi Raja Louis ke-14 telah memberi kesan positif kepada Perancis. Pertama, penasihat ekonominya telah menggunakan tanah jajahan dan merkantilisme di luar negara untuk menjana kekayaan baru. Pada peringkat awal pada abad 16, abad ke-17, pertengahan abad ke-17, Perancis memang menjadi kuasa empire yang baru, yang kuat, sebab dia menguasai ekonomi di Eropah pada waktu itu, melalui kegiatan perdagangan, melalui kegiatan ekonomi merkantilisme, yang membawa kepada kekayaan kepada negara Perancis pada waktu itu. Dan raja pada waktu itu mempunyai kuasa penuh, kuasa mutlak, dengan bantuan tentera-tentera Perancis, yang juga merupakan tentera diraja pada waktu itu. Ini telah mendorong pembuatan untuk menjadikan Perancis berdikari. Jadi Perancis boleh berdiri, maksudnya menjadi sebuah empire, seperti juga empire British pada waktu itu, bersaing dengan British. Dengan kekayaan ini, Raja Louis telah membina tentera yang kuat dan mengubah Perancis menjadi negara yang paling berkuasa di Eropah. Dengan ini membolehkan dia menjadi raja berkuasa mutlak yang sangat berpengaruh di Eropah, setanding dengan British pada waktu itu. Itulah yang kedudukan raja berkuasa mutlak di Perancis zaman pemerintahan Raja Louis ke-14. Disebabkan dia ada kekuatan tentera yang dibina. Raja Louis juga telah menggunakan kekayaan dan kesenian untuk memuliakan dirinya dalam Perancis, termasuk membina istana besar yang bernama Versailles. Inilah dia lambang kekayaan. Kekayaan Raja Louis ke-14 pada itu. Dia memang berjaya dari segi pentadbiran, dia berjaya mengawal gereja, mengawal golongan bangsawan ataupun mengawal parlimen, dan seterusnya dia dapat membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Itu yang penting. Di situ dia boleh sebab tu dia boleh mengumpul kekayaan. Dia menggunakan kekayaan dia sepenuhnya. Banyak hasil-hasil seni semua tu dibiayai oleh Perancis pada itu. Kemewahan dengan pakaian dia, fashion pada waktu itu, semuanya melambangkan kemewahan. Ini yang menjadi contoh kepada negara Eropah yang lain pada waktu itu. Mereka jealous, cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Raja Louis ke-14. Selain kedudukan kuasa mutlaknya kuat dari segi politik, dia juga menguasai sastra, seni, lambang-lambang kekayaan negara pada waktu itu. Dan kalau dilihat banner dari segi seni banner, pembinaan bandar, bangunan pada waktu itu sangat hebat, yang melambangkan kejayaan Perancis sebagai raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Jadi Raja Louis ke-14 ini menjadi lambang kepada raja berkuasa mutlak di atas kejayaan dia membina sebuah negara yang pada waktu itu, setelah dia berjaya mengawal, menguasai rakyat, menguasai gereja, menguasai golongan bangsawan, dan dia memiliki tentera yang kuat, tentera diraja yang kuat, yang boleh mempertahankan kedudukan raja pada waktu itu, dan juga mempertahankan empire-nya di luar daripada sempadan Perancis, dan di Eropah dan juga di Timur Jauh, di Asia, di Asia, misalnya di Indochina dan sebagainya. Itu yang berlaku.
di semasa pemerintahan Raja Louis ke-14. Okay. Ini adalah antara sesedi bina yang mewah, yang berjaya, yang dibina semasa Raja Louis ke-14, melambangkan kejayaan Raja Louis ke-14 sebagai seorang raja yang berkuasa mutlak. Okey, Raja Louis ke-14 juga memberi kesan negatif kepada Perancis. Okey, pertama dia melibatkan Perancis dalam perang yang mahal dan gagal memperoleh tanah jajahan yang baru. Ini menyebabkan dia menanggung hutang yang besar. Okey, inilah yang membawa kepada akhirnya berlaku revolusi Perancis dan menyebabkan sistem beraja di Perancis itu ditamatkan. Dan Raja Perancis menjadi sebuah republik nanti. Okey, ini adalah kesan daripada kegagalan Raja Louis ke-14 dalam mengawal ekspedisi ketenteraannya pada waktu itu. Sebab ekspedisi peperangan ini akan menelan kos yang banyak, kos yang tinggi, dan ini akan melibatkan kekayaan negara Perancis itu terhakis. Ini disebabkan dia terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak. Okay, tapi jika tak dapat menambahkan tanah jajahan yang baru, misalnya kalau di Asia Tenggara kita lihat Perancis tidak berjaya. Di Perancis pun, di Vietnam pun tak tahan lama. Tidak seperti Belanda di Indonesia ataupun British di Tanah Melayu, Myanmar dan sebagainya. Ini Perancis tidak berjaya dalam meluaskan wilayahnya di Asia Tenggara kalau kita lihat. Jadi kunci di antara perang ini ialah perang pengganti antara Sepanyol dengan Belanda itu. Itu yang menyebabkan banyak siri peperangan selepas ini. Perancis dah mula tewas di Eropah, dan juga dia tidak berjaya meluaskan wilayahnya di Eropah, di Asia Tenggara. Itu yang menyebabkan kedudukan Raja Louis ke-14 ni semakin tergugat. Jadi semasa kedudukan raja ni semakin lemah, dari segi kekayaan dia semakin lemah, itulah yang membolehkan revolusi Perancis itu berjaya. Itulah satu waktu penting yang menyebabkan kejayaan revolusi Perancis, yang akhirnya Perancis tidak lagi memiliki raja, dan Perancis menjadi sebuah republik. Ini adalah pepunca di hujung pemerintahan Raja Louis ke-14. Jadi ini yang berlaku akhir pada Raja Louis ke-14. Perancis menjadi negara yang paling kuat di Eropah. Akhirnya orang Perancis menjadi kecewa dan mula menjatuhkan monarki. Ini seperti yang saya katakan tadi, berlakulah revolusi Perancis 1756. Tetapi dekat perbelanjaan, satu sebab lagi adalah disebabkan oleh raja Perancis dan isteri dia banyak melakukan apa ni dikatakan sebagai pembaziran, belanja dengan mewah, membina banyak istana yang mewah, menyebabkan hutang, kerajaan menanggung hutang yang banyak dan sebagainya, hidup dengan cara yang mewah dan sebagainya. Ini yang berlaku. Inilah yang membawa kepada revolusi yang akhirnya Raja Louis ke-14 telah dipancung kepala dia menggunakan gilotin. Inilah perkara-perkara penting yang berlaku dalam raja berkuasa mutlak di Perancis semasa Raja Louis ke-14, abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17, yang akhirnya membawa kepada revolusi Perancis, menyebabkan Perancis menjadi sebuah republik. Dan kita telah lihat dalam PDP sebelum ini bagaimana Perancis menjalankan pemerintahan secara kesatuan, yang dipanggil Kesatuan Perancis selepas ini. Jadi pergolakan di Perancis ini tidak berhenti. Dia republik pertama, republik kedua, republik ketiga, republik keempat, dan seterusnya Perancis yang ada pada hari ini. Itulah perkembangan dari segi institusi pemerintahan dan pentadbiran yang berlaku di Perancis akibat daripada perubahan dari segi pemerintahan tadi, daripada institusi pemerintahan dan pentadbiran raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan dan seterusnya menjadi sebuah republik, dan kembali semula kepada pemerintahan beraja semasa Raja Napoleon, dan seterusnya Perancis telah menjadi republik sehinggalah hari ini. Itu yang berlaku di Perancis. Ini adalah Versailles yang dibangunkan semasa Raja Louis ke-14. Inilah letaknya istana dia pada waktu itu. Jadi saya buka pada soalan para pelajar sebelum saya bagi contoh soalan ini. Ada soalan tak? Soalan? Silakan pelajar. Ada soalan? Ada soalan pelajar? Saya lihat soalan tak kat sini. Apa maksud monarki terhad daripada Muhammad Ammar? Saya jelas kat sini Muhammad Ammar. Sebelum saya ulas soalan yang saya berikan depan ni. Yang pertama, monarki terhad tu maksudnya
bukan monarki berkuasa mutlak. Sistem beraja monarki terhad, maksudnya dia tidak monarki berkuasa penuh seperti yang dibuat oleh Raja Louis ke-14. Okey, monarki terhad ini maksudnya raja berkongsi kuasa dengan parlimen, dengan golongan bangsawan yang juga merupakan ahli parlimen. Jadi raja tidak berkuasa penuh. Itu dipanggil kuasa terhad. Okey, jelas ya? Ada soalan lain? Silakan, ada soalan? Okey, cuba lihat soalan ni. Fajar nanti balik tolong buat latihan. Okey, yang pertama, saya baca soalan ini. Bincangkan langkah-langkah mengukuhkan kuasa mutlak raja di Perancis pada abad ke-16 dan abad ke-17. Okey, pertama kita kena lihat tugasannya bincangkan. Kendak soalan, langkah-langkah mengukuhkan kuasa mutlak raja di Perancis. Abad ke-16 dan 17 itu adalah latar masa dan tempatnya adalah di Perancis. Okey, jelas. Okey, kita jawab dalam format esei 30 minit. Apa yang pelajar boleh bincangkan dalam masa 30 minit? Okey, seperti yang saya dah ulaskan dalam hari ini. Pertama sekali, pelajar kena faham langkah-langkah mengukuhkan kuasa raja. Okey, tadi saya jelaskan dengan panjang lebar apa yang dikatakan sebagai kuasa mutlak raja. Okey, kuasa mutlak raja. Okey, raja kuasa mutlak di Perancis, khususnya semasa Raja Louis ke-14. Jadi apakah langkah-langkah yang dibuat oleh Raja Louis ke-14 untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak? Itu maksudnya. Okey. Jadi langkah yang pertama, saya dah beritahu tadi, Raja Louis ke-14, langkah pertama ni untuk menjadi satu kuasa raja bermutlak atau kuasa raja berkuasa mutlak. Pertama, dia mesti mengawal gereja. Okey. Langkah pertama, dia mengawal gereja. Okey, apakah tindakan-tindakan yang dia ambil untuk mengawal Huguenot, iaitu golongan Protestan? Okey, apakah tindakan, langkah-langkah yang dia ambil? Okey, apa kesannya dan sebagainya? Pelajar boleh huraikan itu. Itu langkah yang pertama yang dia buat. Kedua, dia menguasai parlimen. Okey, bagaimana Raja Louis telah menguasai parlimen? Okey, menguasai golongan bangsawan. Okay, bagaimana dia menguasai golongan bangsawan? Apakah langkah-langkah yang dia ambil untuk menguasai golongan bangsawan? Okay, yang ketiga, dia telah mengukuhkan kuasanya dengan mempunyai kuasa mutlak ini melalui raja memiliki tenteranya sendiri. Okay, dia dipanggil tentera raja. Okay, tentera raja. Jadi raja telah menjalankan, yang ketiga, pemerintahan pusat. Okay, raja menjalankan pemerintahan secara berpusat dengan dibantuan tentera diraja untuk mengawal gereja, mengawal golongan bangsawan dan ini telah mengukuhkan kedudukannya dalam negara Perancis. Jadi Raja Louis ke-14 dengan bantuan menteri-menteri yang bagus, misalnya Colbert dan sebagainya, menteri-menteri ini, menteri keuangan dia, menteri ekonomi dia, telah memajukan ekonomi Perancis. Bila ekonomi Perancis semakin kukuh, dia mempunyai kekuatan. Dengan kekuatan ekonomi tadi, dia telah mengembangkan ekonomi merkantilisme. Langkah seterusnya, dia telah memajukan ekonomi Perancis melalui ekonomi merkantilisme. Raja Perancis telah menguasai politik, menguasai pentadbiran, dia berkuasa penuh dalam membuat keputusan, dia mengawal gereja, dia mengawal rakyat jelata. Dan dia telah mengembangkan ekonomi merkantilisme melalui perdagangan antarabangsa, dan dia telah membiayai ekspedisi sama ada ekspedisi perdagangan ataupun ekspedisi ketenteraan, yang membolehkan dia meluaskan kuasanya ke sempadan luar daripada Perancis di Eropah dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara, di Afrika dan sebagainya. Semua ini adalah langkah yang dibuat oleh Raja Louis ke-14 untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa mutlak raja. Dia sangat berjaya dalam 72 tahun pemerintahannya sebagai raja berkuasa mutlak di Perancis. Sehinggalah nanti di hujung pemerintahannya, itu boleh masuk dalam penutup, dia hari penutup, kalau tu pelajar boleh simpulkan di mana kedudukan Raja Louis ke-14 sebagai raja berkuasa mutlak semakin lemah setelah
kegagalan dia dalam membiayai kegiatan-kegiatan ekspedisi-ekspedisi tentera, ekonomi dia gagal, menyebabkan dia terpaksa berhutang. Negara kehilangan banyak wang, ini menyebabkan dia berhutang, dan seterusnya menyebabkan kelemahan kepada negara Perancis pada waktu itu. Ini telah membawa kepada kebangkitan. Kesimpulan yang kedua, membawa kepada berlakunya revolusi Perancis 1796 yang menyebabkan berlakunya revolusi yang menjatuhkan raja, dan Perancis pada waktu itu jatuh di tangan pemerintah revolusi yang diketuai oleh Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre, yang seterusnya mengubah senario politik Perancis pada waktu itu. Okey, saya silakan, ada soalan lain, sebarang pertanyaan. Salam Pak Jah, silakan. Okey, saya beri masa, ada sebarang pertanyaan sebelum kita akhirkan sesi untuk hari ini. Silakan. Silakan, ada soalan tak? Saya tengok dekat live chat. Ada soalan Pak Jah? Okey, Balkis Asri. Cikgu, kenapa Perancis bukan Perancis ini adalah England dengan Sepanyol, ini negara-negara Eropah lain selain pada Perancis. Okey, mereka telah bergabung, untuk menandingi kuasa Perancis. Okey, mereka tidak mahu Perancis menjadi satu kuasa yang dominan, yang menguasai Eropah. Okey, jadi Perancis akan meluahkan kuasa di Eropah. Jadi dia perlu halang. Jadi terutamanya British bersama dengan Belanda, bersama dengan Sepanyol, telah menghalang peluasan kuasa yang dibuat oleh Perancis di sempadan-sempadan negara dia. Sebab Perancis cuba untuk membesarkan sempadannya, maksudnya meluaskan wilayah dia. Jadi mereka perlu buat sesuatu. Mereka tak nak ada satu kuasa besar yang menguasai seluruh Eropah dan mengatakan Eropah itu kepunyaan dia. Itulah yang berlaku apabila Jerman nanti dia jadi satu kuasa, sebuah negara, sebuah kuasa besar. Jerman juga cuba untuk menguasai Eropah, yang membawa kepada Perang Dunia Pertama, kemudian bawa pada Perang Dunia Kedua. Okey, itu jadi mereka tidak mahu perkara yang sama berlaku di awal lagi, itu semasa Perancis lagi. Itu antara perkara penting. Okey, apa yang menyebabkan Raja Louis tu Hana, apa yang menyebabkan Raja Louis itu buat rakyat dia untuk sertai peperangan? Perancis berperangan siapa dan untuk apa? Okey, saya katakan tadi, bila Raja Louis ke-14, kedudukannya semakin kukuh dari segi politik, dia kuat dari segi politik, maka dia mengawal negara Perancis. Negara Perancis di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14 melalui kuasa mutlak raja. Itu kena faham Pak Hajar. Melalui kuasa mutlak raja. Jadi sekarang dia dah ada kuasa penuh. Rakyat tak boleh buat apa. Rakyat sokong dia, terpaksa sokong dia. Sebab rakyat sokong, satu, kerana dia takut pada tentera raja. Raja ada tentera. Mereka boleh ditangkap, dipenjarakan disebabkan oleh kuasa raja. Dan undang-undang digobal dan disokong asal persetujuan raja. Jadi semua tertakluk pada undang-undang yang diputuskan oleh raja pada waktu itu. Jadi kedudukan kuasa mutlak raja itu sangat penting. Jadi dia boleh menguasai kerajaan pada waktu itu. Jadi rakyat akan memberi khidmat dia, akan bekerja dengan raja sebagai sebagai tentera raja yang diberi gaji, diberi allowance, diberi pencen, macam-macam kemudahan diberi. Jadi ramai rakyat sekarang mereka mahu jadi tentera raja, berkhidmat untuk raja, dan mereka akan berkhidmat bukan hanya dalam negara dan juga sebagai tentera-tentera yang meluaskan kuasa Perancis di luar daripada wilayah Perancis. Itu kedudukannya, itu keadaannya. Dan golongan bangsawan juga menyokong raja, sebab raja sangat berkuasa. Golongan bangsawan tak berani menentang raja. Walaupun ada parlimen, estet pertama, estet kedua, estet ketiga rakyat, estet pertama raja, golongan bangsawan, dan juga gereja. Jadi sudah pasti satu dengan dua tu menyokong raja. Raja dah menguasai parlimen. Itu yang penting. Itu menunjukkan dia dapat menguasai
kerajaan itu dengan lebih baik. Okey, ada soalan lain? Silakan. Okey, saya beri satu lagi soalan. Tajuk ni sukar pelajar kena faham betul-betul. Okey, saya nak pelajar faham bahawa pertama, apa dia kuasa mutlak raja. Bagaimana raja-raja di Eropah. Sebab tu saya beri contoh tadi apa yang berlaku di Rusia. Ni Rusia, maharaja Rusia, ada banyak maharaja, banyak dinasti. Salah satu adalah Peter the Great. Okay, Peter the Great dia memajukan, dia modernkan Rusia supaya menandingi setanding dengan negara Eropah lain. Dia tak nak dia ketinggalan sangat. Okay, jadi dia mengawal, dia dapat mengukuhkan kedudukan mutlak raja itu melalui pemodenan. Akhirnya raja Rusia pun jatuh. Bila berlakunya revolusi di Rusia. Yang menyebabkan Rusia hari ini tak ada raja. Okey, itu pertama. Kedua, kita ambil contoh di British, di England. Raja-raja England dia cuba untuk mengagihkan, berkongsi kuasa dengan golongan bangsawan dan rakyat biasa. Berlaku toleransi agama dan sebagainya supaya dia dapat berkuasa. Dia tak boleh berkuasa mutlak, rakyat tentang. Bangsawan menentang dia. Dia tak ada absolute power. Sebab tu dia tidak ada kuasa mutlak di terhad. Tetapi Perancis dia dapat membina kuasa mutlak raja. Misalnya semasa Raja Louis ke-14. Perancis menjadi kuasa raja sangat berkuasa mutlak. Contohnya di Perancis. Dan melalui raja berkuasa mutlak di Perancis itu abad ke-16 hingga abad ke-17 dan pertengahan abad ke-17 nanti kita lihat bahawa kedudukannya sangat kuat sebab raja berjaya mengawal 3 elemen yang saya katakan tadi. Mengawal golongan agama, mengawal gereja dan membentuk satu sistem pentadbiran pusat yang kuat dengan bantuan tentera di Raja Perancis. Ini membolehkan kuasa mutlak raja itu dilaksanakan. Itu yang dipanggil absolute power. Jadi kuasa mutlak raja dalam raja berkuasa mutlak itulah yang dikatakan dalam yang ingin saya jelaskan dalam sukatan ini. Ini berkaitan dengan raja berkuasa mutlak di Perancis. Beza dengan raja berkuasa mutlak di England. Ini adalah raja kuasa mutlak di Perancis yang berjaya mengukuhkan kedudukannya. Sehinggalah satu tahap sebab tak ada satu pun dalam dunia yang akan kekal. Akhirnya Raja Louis XIV yang kuat tadi akhirnya jatuh melalui revolusi Perancis. Akibat daripada dia jatuh bukan masa dia kuat. Kalau dia kuat masa dia kaya, empire dia luas, dia tak jatuh. Dia jatuh bila dia merosot, dia makin lemah sebab kekuatan ekonominya dah semakin kurang, tentera dah tak mula sokong dia. Dan baru itu rakyat pun bangkit menentang melalui revolusi. Maka jatuhlah raja yang berkuasa mutlak memerintah selama 72 tahun melalui apa yang dipanggil sebagai kuasa mutlak raja ataupun kuasa suci raja. Okey, saya akan berhenti di sini para pelajar. Saya ulang balik yang terbaik itu daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya apa yang saya sampai ini saya cuba menjelaskan sebaik mungkin supaya pelajar faham apa dikatakan sebagai raja berkuasa mutlak. Saya menerima pandangan, saya menerima komen apa saja untuk memperbaiki, menambah baikkan apa fakta-fakta yang saya sampaikan di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Saya harap pelajar dapat sesuatu pada hari ini, memahami dengan lebih jelas. Bacalah, ada banyak artikel berkaitan dengan Raja Louis ke-14, kukuhkan dengan apa yang saya sampaikan hari ini supaya pelajar dapat memberi satu jawapan yang baik melalui ulasan takulan yang cemerlang. Takulan yang mantap berdasarkan kefahaman, bukan hafalan semata-mata. Jadi kita jumpa lagi dalam pada sesi yang akan datang. Saya akan upload PDP PR yang baru berkaitan dengan tajuk-tajuk saya akan bentang ini untuk mengukuhkan kefahaman pelajar. Jadi teruskan para pelajar, teruskan ulang kaji, cuba memahami apa yang saya sampaikan sebaik yang mungkin supaya kita dapat memberikan satu jawapan yang cemerlang. Jadi itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kita masih lagi jaga diri. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.